Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita ada Audi Q5 Sportback Coupe. Sportback ni dalam bahasa Audi ialah sebuah coupe. Dan coupe ni pula kalau kita rujuk dalam bahasa Perancis ataupun France, coupe ni maksud dia kita potong, kita sunatkan dia. Dan coupe juga merujuk kepada sebuah kereta kuda, dua tempat duduk saja pada zaman dulu, dan dalam bahasa Perancis yang menunjukkan kereta kuda tu hanya boleh naik dua orang sahaja. Dan hari ini kita bercakap berkenaan dengan Audi Q5 Sportback Coupe. Dan seperti biasa, sebelum kami meneruskan bual bicara kami, sebelum kami kaji, sebelum kami cerita kebaikan dan keburukan kereta ini, sudi-sedikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share dan segala butang-butang yang ada dekat Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan juga menekan butang like dekat channel Netflix kami. Okay guys? Sejarah SUV coupe ni sebenarnya bukan bermula dekat Audi ataupun bukan bermula daripada kehendak pasaran dekat Arab ataupun Amerika ataupun Eropah. Sebenarnya sejarah kereta ni bermula dekat pasaran China. Ya, dekat China semua orang kaya raya. Pak Gad pakai SUV, Mak Gad pakai SUV, Makcik Kantin pakai SUV, semua orang pakai SUV termasuklah YB dia. So bagi membezakan orang yang betul-betul kaya, yang betul-betul banyak duit dia berlumut bawah katil tak tahu nak buat apa, dia perlukan sebuah SUV yang sport, yang boleh nampak dia punya individualistik, boleh nampak dia lebih pada stylo. So dia perlukan SUV yang lebih sporty, nampak seperti coupe. Maka lahirlah Audi Q5 Sportback, dan langkah ini telah juga diambil oleh pengeluar yang lain seperti BMW dan juga Mercedes-Benz. Dan kalau kita lihat dekat bahagian belakang kereta ni, bahagian belakang dia potong lebih rapat ke bahagian belakang. Ini menjadikan kereta ini nampak lebih sporty. Dan pada masa sama juga, kereta ini juga sebenarnya menghasilkan pekali geseran yang lebih rendah, iaitu 0.3 sahaja berbanding dengan kembarnya iaitu Audi Q5 yang biasa. Secara keseluruhan kereta ni panjang dia 4689 mm. Untuk menjadikan kereta ni lebih seimbang panjang dia terpaksa tambah sebanyak 7 mm berbanding dengan Audi Q5 yang biasa. Oh ya, sebelum saya terlupa, kereta ini datang dengan variant S-Line. Ini bermakna bahagian depan iaitu bahagian bumper depan menerima kemasan yang lebih sporty. Dan kalau kita lihat, Audi masih mengekalkan rekaan Audi single frame design. Dan juga bahagian depan tu juga dia disudahkan dengan black gloss finish. Dan bahagian tepi ni juga dia menerima rim 20 inci. Ya, 20 inci untuk kereta sebesar ini dengan kemasan 2 tona dan juga diamond cut. Dan bahagian belakang, bahagian belakang dia menerima bumper dengan juga diffuser, menjadikan kereta ini lebih agresif berbanding dengan trim yang biasa. Okey, bila kita sebut S-Line, maksudnya kereta ini di bahagian dalam pun dia ada kemasan S-Line. Yang pertama kita dapat steering dengan balutan leather perforated, berlubang-lubang, sedap untuk mencengkam. Dan kita juga dapat kemasan plastik bersinar serta aluminium pada papan pemuka, menjadikan bahagian depan ni lebih eksklusif dan juga nampak mahal. Dan kemasan S-Line juga menerima kemasan seperti semi bucket leather seat, pedal aluminium dan juga scuff plate kat pintu tu yang bersinar dan bercahaya pada waktu malam. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan Audi, kita bercakap berkenaan dengan sistem multimedia interface ataupun singkatan dia MMI. Yang bagusnya dengan sistem ini ialah bila kita masuk saja dalam kereta, kita on Wi-Fi, kita on Bluetooth, automatik dia akan bersambung dengan kita punya sistem Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tak payah kita tekan pelik-pelik, dia terus bersambung. Dan juga kalau kita tengok di bahagian depan ini, kita tengok rekaan dia sangat moden bercampur dengan tradisional konvensional. Maksud dia apa? Maksud dia masih mengekalkan beberapa butang yang penting untuk operasi kita supaya kita senang nak adjust masa drive. Contohnya, butang aircon dia ada. Butang nak select drive mode pun dia ada.
butang untuk cek kamera 360 ada, butang land departure warning pun ada. Semua butang-butang yang penting ni, termasuklah butang volume radio ni, ada di sini secara fizikal. Manakala butang-butang yang lain yang menjadikan kereta ini lebih mewah tapi pada masa sama yang menyerabutkan perut kita, disimpan dalam sistem MMI ini. So, design macam ni memang cantik, memang kemas dan juga elegan. Okey, di bahagian belakang juga, walaupun kereta ni panjang dia, wheelbase dia menghampiri 2.8, 2.9, saya dah lupa. Sebenarnya bahagian dalam tu tak adalah besar sangat. Terutamanya kita dapat hum dekat bahagian tengah ini. Tapi disebabkan kereta ini kereta yang mahal, dia dapat blind dekat tepi, dia dapat 3 zone aircon, dia dapat charger 12 volt. Dan juga orang Mak Saleh ni memang sangat suka dengan ski hole macam ni. Dia boleh letak papan luncur, dia boleh letak macam-macam. Tapi untuk orang Malaysia, kita lebih suka simpan galah untuk kita kait durian nanti. Dan juga kat sini kita dapat armrest berserta dengan cup holder. Dan kelemahan kereta ni kalau kita lihat, bahagian bumbung dengan kepala saya ni mungkin dalam 4 jari, 5 jari ni. Dan untuk ruang belakang kita dapat lebih kurang 510 ruang kargo. Dan ruang ini boleh kita besarkan menjadi 1480 liter bila kita lipat sikit. Dan satu ciri yang saya paling suka berkenaan dengan ruang dalam ini ialah penggunaan speaker yang sangat mahal, iaitu Bang & Olufsen. Bang & Olufsen ni speaker ni ada 19 yang menghasilkan 760 watt. Dan untuk rekaan kereta ini, speaker ni datang dengan kemasan pintu yang lembut, serta di bahagian pintu tu dia ada kedap bunyi supaya bila kita buka speaker ni kuat-kuat, bunyi dia tak pecah. Tak macam kereta murah. Bunyi dia padat padu macam dalam concert hall. Di belakang kita ni kita ada enjin EA888 Evo 4. Ya, ini enjin yang telah lama tapi telah diperbaharui dan diperbaiki daripada semasa ke semasa. Dalam keadaan standard untuk kereta ini dia menghasilkan lebih kurang 246 horsepower dengan 370 Nm torque seawal 1600 rpm. Dan enjin ini sebenarnya enjin yang telah diperbaharui dan dipertingkatkan untuk beroperasi dalam sistem mild hybrid 48 volt. Secara general, kereta ini boleh memecut 0 ke 100 dalam masa 6.1 saat, top speed 240 km sejam serta menghasilkan bacaan purata 12 km per liter. Itu yang Audi kata. Tapi bila kita test, kereta ini dapat 13 km per liter. Seperti biasa, memang Audi suka bergurau dengan kita. Dia punya official tu kadang-kadang rendah sikit. Bila kita bawa secara berhemah, kita dapat lebih tinggi. Dan kereta ini juga bersambung dengan sistem mild hybrid seperti yang saya sebut tadi, terdiri daripada sistem belt alternator starter. Dia ada satu bateri 12 volt, satu bateri 48 volt lithium ion, dan juga dia ada beberapa sensor untuk membantunya beroperasi seperti radar sensor dan juga kamera dekat bahagian atas cermin. Nanti kita cerita macam mana kereta ini boleh jadi jimat walaupun dia ada all-wheel drive Quattro Ultra. Untuk pemanduan Audi Q5, anda boleh pilih sama ada anda nak guna auto, dynamic, efficient ataupun off-road. Ada dua lagi saya dah lupa tapi sekejap lagi kita boleh tengok. Untuk off-road, dia special sebab dia hanya ditawarkan untuk Audi yang hanya datang dengan sistem Audi Ultra Quattro. Dan untuk kereta ini juga seperti saya sebut tadi, dia datang dengan sistem hybrid 48 volt. Dan sistem ini dia diintegrasikan dengan satu kamera yang berada di atas dan juga satu radar yang berada dekat bumper depan.
Macam mana dia berfungsi? Let's say kita bawa kereta ini dan kita rapat kepada, kita dah dekat nak masuk kita punya simpang traffic light. So kita nak brake. Kalau kereta lain, kita kena berhenti dulu baru dia akan matikan enjin. Tapi kereta ini mungkin 5 saat sebelum berhenti tu, dia dah matikan enjin kita. Let's say kereta depan tu dah bergerak ke depan sebabkan lampu depan dah hijau kan. So sebaik saja kereta depan tu bergerak, let's say satu kaki, kereta ni automatik akan hidup. Dia supaya kita tak rasa terlambat, tak rasa terganggu. So dia boleh detect kereta depan dan dia automatik hidup. Proses start stop tu kita langsung tak rasa sebab dia menggunakan belt alternator starter, bukannya dia menggunakan starter biasa yang pakai gear. Jadi memang langsung tak rasa. Dan kereta ini juga dia boleh matikan enjin sehingga maybe 10 ke 15 saat antara laju 50 ke 60 km sejam. So 50 ke 160 km sejam. So semasa enjin mati tu tadi, proses membekalkan tenaga elektrik kepada komponen kereta ni akan diambil alih oleh bateri 48 volt lithium ion yang berada dekat bahagian belakang. Jadi kita tak perlu risau kalau kereta biasa kita matikan enjin, brake tak boleh belah, steering pun dah padam. So itulah kelebihan kereta yang menggunakan sistem hybrid 48 volt ini. Disebabkan kereta ini datang dengan sistem Quattro Ultra, saya nak bercerita sikit berkenaan dengan sistem ini. Sistem ini bagus sebab pada kebanyakan masa kereta ini memang dia gunakan front wheel drive. Let's say, tapi kereta ni dia datang dengan beberapa sensor. Yang pertama, dia ada sensor dekat steering. Dia ada sensor dekat sistem electronic stability control. Dia ada sensor dekat sistem Quattro itu sendiri. Sensor-sensor ini saling berkomunikasi dan hantar feedback kepada sistem Quattro Ultra supaya dia akan kira setiap 10 milisiat bilakah kita nak gunakan sistem all-wheel drive Quattro Ultra ni. So, dalam masa 250 milisaat, sistem all-wheel drive ni boleh diaktifkan secara on demand. Dan sistem ini juga boleh mengira bilakah kita nak guna sistem all-wheel drive ni dalam masa 500 milisaat ke depan. So dia boleh predict bila kita nak guna. Nanti dia akan preparekan kita punya sistem all-wheel drive ni supaya kita bila kita nak guna je dia benda tu dah ada. So semasa sistem all-wheel drive Quattro Ultra ini digunakan, sistem ini akan tolong kira okey, berapakah torque yang akan dihantar ke roda depan, berapa yang nak kena hantar ke roda belakang, berapa ke roda kanan kiri, dan di sistem ini juga akan berintegrasi dengan sistem ESC supaya bila kita corner tu dia corner dengan cantik, tak lebih tak kurang. Dan kalau kita tak perlukan sistem tu, dia akan matikan secara automatik dan kita akan bergerak dengan menggunakan sistem front wheel drive saja. Sebab itulah penggunaan bahan api kereta ni sangat rendah lah, lebih kurang 13 km per liter. Sebenarnya angka tu sangat menakjubkan sebab kereta ni berat dia dekat 2 tan 1900 kg dan kereta ni pakai rim 20 inci dan sistem all-wheel drive. Jadi penggunaan 13 km per liter tu memang boleh kata boleh tahan lah, boleh tahan sedap. Secara keseluruhan, kereta ni memang saya rasa memang best sebab enjin dia sangat responsif. Tambah pula transmisi elektronik dia. Sebenarnya kalau kita nak check transmisi elektronik dengan DSG daripada Volkswagen tu lebih kurang je. Cuma bila transmisi ni masuk dalam Audi dan dinamakan sebagai elektronik, transmisi ni lagi smooth. So bila kita dalam keadaan merayap macam bawa slow, dia tak jerk. Kalau Volkswagen, sorry to say, kadang-kadang dia ada jerk dia ada perangai dia sendiri. Ni lebih smooth. Dan brake dia pula memang best. Dan ditambah pula dengan menggunakan sistem all-wheel drive Quattro ni, bila kita selekoh, kita rasa kereta ni ringan. Kita rasa kereta ni boleh masuk mana-mana selekoh dengan laju. Dan kita rasa confident dengan handling dia. Dari segi safety, okey, bercakap berkenaan safety, kereta ini ada Presense ataupun Audi Presense. Untuk bahagian depan dia hanya ada warning, untuk belakang dia ada braking, dan sistem itu bersambung sekali dengan rear cross traffic alert. Untuk lain-lain sistem masuklah ada lane departure warning, lane departure prevention, adaptive cruise control, kamera 360 darjah,
Dan lain-lain sistem seperti park assist. Ya, kereta ini boleh parking sendiri kalau kita aktifkan butang yang dekat bawah tu. Okey, secara keseluruhan siapa yang patut beli kereta ni? Okey, ni soalan saya selalu terima lah. Bang, kereta ni sesuai tak untuk saya? Sebenarnya sesuai tak sesuai tu bergantung kepada cara kita memandu, cara kita guna kereta tu. So bagi saya, kereta ni sesuai untuk orang yang berduit, untuk orang yang dia tak nak dia beli kereta dia sama macam orang lain. Dia tak nak jiran aku dah ada BM ah. Kita nak kena beli BM ke? Ataupun kita nak kena beli Mercedes ke? Ataupun X70 tak? Dia tak nak sama dengan orang lain. Dia nak jadi unik. Dia nak seorang-seorang jadi ada. Memang dia kena pakai kereta ni. Tambahan pula, kalau dia nak sebuah SUV yang sporty dan crossover yang sangat cantik, ada je nama premium, Audi Q5 Sportback ni memang sangat cantik lah. And then, kalau pemilik tu beli sekarang, dia memang beruntung lah sebab dia di cover oleh jaminan selama 5 tahun tanpa jarak perbatuan, dan juga roadside assistance selama 5 tahun, serta servis percuma free lagi selama 3 tahun. So memang untung banyak lah kalau kita beli kereta ni sekarang. And then kereta ni juga dia diberikan, macam saya sebut tadi, satu ciri lagi yang saya sangat suka iaitu speaker dia memang padu, memang best. Ada kelemahan tak kereta ni? Okey, setiap kereta mesti ada kelemahan. Dan kereta ini kelemahan yang paling utama ialah harga dia. Harga dia memang harga bukan mampu milik dan harga mampu tengok saja. Sebab dengan harga RM487,000 tu, memang kereta ini sebenarnya di luar jangkauan kebanyakan penonton. Dan termasuk diri saya untuk membeli kereta ni. Memang mahal lah kereta ni. Tapi kalau orang banyak duit, dia tak kisah pun. Dia tak akan beli kereta yang sama macam jiran dia, macam kawan dia, macam adik-beradik dia. Dia nak kereta yang pelik, yang cantik, yang eksklusif, hanya untuk dia seorang saja. Okey, seperti biasa, sebelum kami mengundurkan diri, sudi-sudikanlah anda untuk menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share pada Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok kami. Dan seperti biasa, anda boleh me-WhatsApp saya untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan Audi Q5 ini. Bye-bye. WhatsApp.